Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 Mahat Johor. Okey. So, untuk jadual baru hari ini kita akan ada kelas okey, daripada pukul 11.30 hingga jam 1 petang. Alright. So, untuk hari ini sebelum saya masuk kepada bab kedua iaitu bab bantuan kecemasan, okay, saya ingin recap balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, okay, untuk bab 1 yang ini langkah keselamatan di dalam makmal. So, hari itu kita dah pun diperkenalkan tentang peralatan perlindungan diri yang terdapat dalam makmal dan juga fungsi-fungsinya seperti goggle, topeng muka, okay, sarung tangan dan juga beberapa peralatan lain yang disediakan dalam makmal seperti kabinet alinar, aliran laminar, okay, ataupun penyiram kecemasan, okay, kita ada kebuk wasap dan juga pembilas mata. Alright. Dan kita pun melihat berkenaan dengan pembuangan bahan sisa di mana kita boleh kategorikan kepada dua, iaitu pembuangan bahan sisa yang boleh dibuang ke dalam sinki dan juga bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki beserta contoh-contohnya. Alright. Dan bagaimanakah kita menguruskan bahan sisa biologi? Okay, di mana untuk pengurusan bahan sisa biologi kita ada SOP-nya di mana kita mengkategorikan kepada 4. Kategori A iaitu peralatan tajam, kategori B pepejal tidak tajam, kategori C adalah bangkai ataupun organ dan kategori D ialah untuk cecair. Alright. Dan kita pun melihat bagaimana bagi setiap kategori ini kita melupuskan bahan tersebut berserta contoh-contoh bahannya. Alright. Dan bagaimana kita menguruskan kemalangan dalam makmal terutamanya bila berlakunya seperti tumpahan bahan kimia dan juga tumpahan merkuri. Alright. Nah, kita juga telah pun melihat tentang pemadam kebakaran. Okey, di mana ada 4 jenis pemadam kebakaran yang ada di luar sana. Okey, bergantung kepada dia punya bahan sama ada alat pemadam kebakaran air, buih, karbon dioksida dan juga serbuk kering. Dan juga kita pun melihat kepada jenis-jenis kebakaran daripada jenis A ataupun kelas A sampai daripada kelas F. Dan apakah kelas A punya contoh kebakaran dan apakah jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan bagi setiap kelas tersebut. Okey. Dan kita juga ada tambahan lagi tentang pemadam api A, B, C dan juga selimut kebakaran. Alright. Dan akhir sekali kita pun melihat bagaimana untuk menggunakan, okay, secara teorinya kaedah penggunaan pemadam kebakaran yang betul, okay, daripada menanggalkan pi, okay, menghalakan muncung alat ke punca kebakaran, okay, tekan pemicit dan seterusnya meratakan semburan. Ada 4 langkah utama. Okey. Maaf. Dan last kali kita pun melihat bagaimana untuk mengaudit alat pemadam kebakaran di sekolah, okay, sama ada adakah ianya berfungsi dengan baik, okey, berapakah tekanan meternya, okey, apakah jenis pemadam kebakaran yang disediakan di sekolah ataupun di kawasan rumah kita ataupun pejabat kita dan bilakah tarikh luputnya. So kena note benda tu. Okey, ini cara kita nak mengaudit alat pemadam kebakaran supaya ianya berada dalam keadaan yang baik dan juga selamat digunakan. Alright. Dan itu sahaja untuk bab 1 lah secara teorinya. Alright. So untuk hari ini saya akan masuk kepada bab 2 yang ini berkenaan dengan bantuan kecemasan. Okey. So biasalah bila kita pergi berjalan-jalan di luar sana, okey, bila kita orang kata macam bersama rakan-rakan ataupun bersama keluarga kita kan jalan-jalan di shopping mall ataupun di luar sana, tiba-tiba kita nampak ada orang jatuh pingsan, collapse, okey, ataupun mungkin kita terpandang ada kemalangan di tepi jalan raya dan sebagainya. Okay. So ini adalah situasi-situasi mencemaskan ataupun situasi yang dipanggil sebagai emergency situation, kecemasan. Alright, di mana sekiranya kita bertembung dengan situasi sebegini, okay, ada beberapa perkara ataupun teknik yang perlu kita maklum, yang perlu kita belajar. Okay, walaupun tak wajib belajar, tetapi adalah lebih baik untuk kita belajar dan mendapatkan sijil pengiktirafan bahawa kita ada kemahiran tersebut. Okey. So, yang pertama kita akan tengok berkenaan dengan CPR. Okey, iaitu dia punya panjang dia cardiopulmonary resuscitation ataupun dalam bahasa Melayunya resusitasi kardiopulmonari. Okey, ini paling biasa kita tengok, paling common dibuat, okey, sama ada di luar sana ataupun kita selalunya tengok dekat TV sebagainya kan orang buat CPR. Okey. So CPR ini
dia adalah salah satu bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan juga hembusan ke dalam mulut. Okey, so ada dua perkara yang berlaku ketika kita membuat CPR. Pertama ialah teknik untuk tekanan di dada dan juga yang kedua teknik hembusan ke dalam mulut mangsa. Okey, so ini bertujuan untuk apa? Tekanan dada itu bertujuan untuk mengembalikan degupan jantung, manakala kita menghembuskan nafas kita itu untuk apa? Untuk membekalkan udara ataupun oksigen supaya yang sampai ke paru-paru dan orang kata boleh disebarkan ke seluruh anggota badan. Alright. So, apakah situasi yang memerlukan CPR? Okey, so ada beberapa situasi yang memerlukan CPR. Okay, paling common. Okay, yang pertama ialah jika seseorang individu itu tidak bernafas. Okey. So, jika seseorang individu itu jatuh, okey, ataupun dia collapse. Okay, bila kita cek dia tidak bernafas, bererti CPR mesti diberikan segera. Alright, itu yang pertama. Yang kedua ialah situasi di mana jika seorang individu itu tiada degupan jantung atau nadi. Okey, so bila dia jatuh juga dia collapse, kita cek dia punya pulse. Okey, kat mana? Sama ada yang paling biasalah dekat pergelangan tangan ni lah. Okey, dekat ibu jari ni punya, kalau kita tengok cross section dia, kat sini. Okey, denyutan nadi ini yang biasa kita tengok ataupun kita cek, ataupun nak lebih baik dah di leher. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kalau kamu rasa kat tengah-tengah leher kamu ni kita punya trachea yang keras ni. So lebih kurang 2 finger breath. Okey, dua jari kita pada trachea ni kita cek. Okey, sini 1 2. So kat sini kita boleh tekan. Okey, dengan kuat-kuat, slow je. Okey, kita boleh tekan yang kita boleh rasa denyutan nadi ataupun pulsation. Okey, di belah kiri dan juga belah kanannya. Okey, dua-dua ada. Okey, so itu denyutan nadi yang sangat penting sebab itulah arteri yang menghantar darah oksigen ke otak. Okey, kita panggil bahagian arteri karotid. Alright, so kita akan cek denyutan arteri karotid. Okay, adakah dia yang berdenyut ataupun tidak, sama ada menggunakan 3 jari di sini selari dengan trachea. Okey, ataupun kita boleh menggunakan ibu jari saja untuk mengesan nadi tersebut sebab dia ni sangat kuat. Okey, dia boleh dikesan dengan ibu jari sahaja. Okey, kalau tak ada, itu bererti CPR mesti diberikan dengan segera. Alright. Ataupun jika seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Okey, dia jatuh, kita cuba kejutkan dia tapi dia tak memberikan sepadan respon, CPR mungkin perlu diberikan kepada mangsa tersebut. Contoh situasi yang kita dah sebut tadi. Pertama seperti apa? Serangan jantung. Okey, bila kita tengok ada orang tiba-tiba berjalan, tiba-tiba dia tengok muka dia macam sakit dan dia memegang dada. Gitu kan? Okey. Itu kata tanda-tanda orang itu sedang mengalami serangan jantung. Okey. Yang kedua apa? Renjatan elektrik. Okey, bila orang tu terkena renjatan elektrik. Okey. Gitu kan, okey. Renjatan elektrik boleh menghentikan jantung. Okey, so selepas kita dengan selamatnya mengalihkannya daripada sumber elektrik tersebut jauh daripadanya, baru kita boleh administer CPR lah selepas kita dah cek dia punya kondisi. Okey. Lemas. Okay, bila kita pergi ke pantai ataupun ke swimming pool, okay, kita mandi-mandi tiba-tiba kaki krem dan sebagainya. Okay, kita lemas. Okay, kita lemas dan tak boleh nak tak boleh nak bernafas, so kita tarik orang tu ke pantai. Alright, so kita akan check dan kita akan tengok. Alright, sama ada dia okey ke tak okey. Itu ialah situasinya. Alright, yang seterusnya ialah panahan peting. Okay, ini mungkin jarang berlaku tapi selalu berlaku di negara-negara yang mempunyai peting yang tinggi seperti Amerika dan sebagainya. Okay, panahan peting juga ibarat seperti renjatan elektrik tapi pada voltaj yang sangat tinggi. Okay, so bila kena panahan peting, kebiasaannya jantung akan terberhenti. Okay, so ini contoh-contoh situasi yang menyebabkan kita perlu memberikan bantuan dalam bentuk CPR kepada mangsa tersebut. Okay, so CPR ni dia mudah. Okay, kaedah yang sangat mudah dan tidak memerlukan sebarang peralatan yang canggih-canggih sangat. Okey. So sebab itulah kenapa orang ramai digalakkan untuk belajar, untuk pergi ke kelas-kelas CPR untuk mendapatkan pengiktirafan bahawa kita ini mempunyai skill ataupun teknik untuk melakukan CPR dengan betul. Okey, dengan cara ini kita boleh menyelamatkan nyawa seseorang itulah sebelum bantuan hospital ataupun ambulans tiba. Alright.
So, namun demikian, bila kita buat CPR ni pula, kalau teknik tak betul, okay, sebab itulah pentingnya kena pergi belajar. Kalau teknik kita buat CPR, kita mentekan saja dada itu tanpa ilmu yang betul, kita bukan sekadar memberikan kebaikan, malah memberikan lebih keburukan. Sebab apa? Bila kita tekan dada dia secara mendadak tanpa kawalan, dia boleh menyebabkan tulang rusuk dia patah. Tambah lagi kecederaan baru. Okay? Tulang rusuk patah, dia boleh apa? Dia boleh poke. Okay? Dia boleh pierce kita punya paru kita, dan boleh menyebabkan apa? Udara terkumpul, udara terlepas keluar. Okay? Itu memburukkan lagi situasi. Sebab itulah orang yang terlatih sahaja dibenarkan membuat CPR. Okay, orang biasa yang belum lagi dilatih, ataupun belum lagi pergi ke kelas CPR, janganlah sesekali buat, cukup sekadar dapatkan bantuan. Okay, so kalau kita tak ada ilmu nak menyelamatkan mangsa, jangan kita tambah lagi kecederaan mangsa. Itu rule pertama dalam perubatan. Okay, so cukup sekadar call ataupun kita tanya orang lain di luar yang boleh memberikan bantuan kepada mangsa tersebut. Okay, so kalau kamu lihat pada buku teks kamu, muka surat 22 dan 23, okay, ada beberapa langkah, ada 5 steps, okay, dalam membuat CPR. Yang pertama, okay, dalam mana-mana situasi, yang pertama sekali ialah kita kena periksa dulu respon mangsa. Kena check dulu. The moment dia collapse, the moment dia jatuh, kita kena check dulu dia punya respon, sama ada dia sedar ataupun tidak. Okay, jangan tiba-tiba dia jatuh, kamu terus bagi CPR sedangkan dia sedar. Okay, so CPR ni dibuat pada orang yang tak ada respon. Alright, bukannya orang yang jatuh tapi masih lagi boleh berkata-kata. Alright, so tengok dulu, assess situation. Okay, kita kena tengok dulu situasi dia. Kena check dulu mangsa dulu. Check your victim. Okay, the response given to them. Alright, so bagaimana check respon? Simply kamu just tap pada bahu dia dan tanya, cik, okay cik? Cik, okay cik? Ataupun makcik, okey makcik, pakcik, abang, akak, adik. Okay, pegang bahu dia sambil kita macam ni. Okay, bolongkan sikit bahu dia. Okay, untuk check dia punya respon. Okay, jika tiada respon, okay, jika tiada respon, kita boleh jerit tolong. Okay, tolong, gitu kan, kita jerit tolong. Okay, dapatkan bantuan. Everything start with this first. Okay, get help, dapatkan bantuan. Okay, jangan kamu seorang kat situ, kamu yang terkontang-kanting, memburukkan lagi situasi mangsa. Tengok mangsa dah jatuh, kita dah assess dia punya respon, tiada respon, cepat-cepat jerit tolong ataupun call for help. Okay, dapatkan bantuan daripada luar, kepada orang ramai di sekeliling kita, dan minta orang tersebut untuk call. Okay, call bantuan, get help. Okay, kalau kita Malaysia, kita gunakan talian kita 999, call 999 untuk dapatkan bantuan daripada pihak berkuasa. Okey, itu yang penting. Kita kena periksa dulu respon mangsa, dia sedar ke tak sedar. Kalau dia sedar, jangan kamu terus buat CPR. Okey, kita tengok dulu, tanya khabar dia, okey ke tak okey dan sebagainya, dan baru kita dapatkan bantuan. Okey, kalau dia kata dia okey, dia bernafas, nadi dia semua ada, macam dia macam boleh sedar dia kat mana, dia sekadar pengsan sahaja gitu, yes, kita boleh dapatkan bantuan dengan kita taklah begitu urgent. Alright, tapi kalaulah dia tak respon, okay, kita goncang bahu pun dia tak respon juga, dia memang terbongkar gitu je. Okay, panggil orang ramai, dapatkan bantuan orang ramai supaya orang itu boleh call talian kecemasan 999 untuk dapatkan bantuan yang lebih pakar. Alright, tetapi nak menunggu tu, okay, nak menunggu bantuan tiba, okay, so kita kena kata assess dulu situasi tu. Once kita tengok mangsa tak respon, okay, dia tak sedar, dan kita check dia punya dada dia, okay, adakah mangsa bernafas. So kita boleh letakkan kita punya side kita ni dekat dada dia untuk tengok adakah dada dia naik ke turun. Okay, untuk check sama dia ni bernafas ke tidak. Okay, ataupun kita boleh letak kita punya telinga dekat dia punya mulut ke hidung untuk dengar pernafasan ada ke tak ada. Alright. Nah, seterusnya kita check dia punya nadi. Okay, dekat sini kat leher ni, karotid artery ni, check nadi dia pulsate ke tidak, adakah berdenyut ataupun tidak nadi dia. Okay, itu kena check dulu. Once kita dah determine dia tak bernafas dan dia tidak ada denyutan nadi, maka CPR wajib diberikan kepada mangsa tersebut sementara menunggu bantuan daripada luar. Alright.
So apa yang kita boleh buat ialah first kali kita sebut dalam CPR ni ada dua teknik yang kita kena mahirkan, iaitu teknik tekanan dada dan juga teknik bantuan pernafasan. Benda ni perlu dibuat dalam bentuk kitaran. Alright. So untuk tekanan dada, okey, antara teknik yang perlu kamu buat ialah first kali kena pastikan bahawa mangsa itu berbaring dalam keadaan flat. Okey, apa kata kalau orang putih panggil supine. Okey, dalam keadaan yang baringnya flat. Alright. Better kalau kita boleh support leher dia dengan satu yang lembut seperti purse ke, okay, ataupun apa sajalah benda yang boleh support dia punya kepala tu, okay, letak bawah dia. Alright. Tapi kalau tak ada pun tak apa, it's okay. Alright, tu lagi bagus sebenarnya. Okay, biar dia lie flat je atas lantai ke apa semua. Tapi pastikan tempat yang kita nak buat CPR tu selamat. Okay, ada kalau buat CPR kat tepi lereng bukit, tiba-tiba kau tak bukit pun jatuh. Okay, bawa dulu mangsa ini ke tempat yang selamat. Okay, once dah berada tempat yang selamat, baru kita boleh administer CPR. Okay, tekanan dada. Okay, so kat mana nak letak kita punya tangan tu? Okay, sini kita punya dada, bukan dekat sini, bukan dekat sini, tapi dekat tengah-tengah ni. Okay, sini kalau kamu rasa ada satu tulang ni, dipanggil sebagai manubrium. Okay, okay, so tulang ini kita letakkan tangan kita dekat atas manubrium ini. Okay, tangan mana? Alright. So untuk CPR, okay, tak kisah sama ada kamu nak guna tangan kanan ke tangan kiri. Okay, first kali kita kena buat apa? Kita kena letakkan tangan kita seperti ini. Kita kena hookkan dia. Okay, masukkan sak gitu. Okay, so dua tangan ni kena gabung. Okay, sak gitu. Okay, okay, alright. Dan bila kita letakkan atas dada orang itu, okay, kita tak letakkan pada keseluruhan tapak tangan. Kita meletakkan kita punya bawah ni saja. Dipanggil sebagai the belly of the hand. Okay, hanya bahagian bawah ini sahaja yang kita letakkan dekat atas dada mangsa, bukannya keseluruhan tangan, tidak. Okay, hanya bahagian ini sahaja yang kita letakkan. Okay, so dah genggam tangan seperti ini, letak bahagian bawah ini dekat dada mangsa. Okay, so dekat sini lebih kurang flat gitu. Alright. Dan pastikan bila kita letakkan tangan mangsa, okay, macam ni kan, tangan mangsa, pastikan kita punya tangan ni, okay, kita punya tangan ni tak bengkok. Okay, mesti lurus. Okay, mesti lurus. Alright, jangan bengkokkan tangan kita. So letakkan belly of the hand ni, okay, dah genggam belly dekat bawah, dekat atas dada mangsa sini. Okay, lepas itu bila kita nak tekan dada, okay, yang bergerak adalah badan kita, bukannya tangan. Tangan ini kekal straight. Okay, tangan ini kekal straight. Yang bergerak adalah kita punya badan. Contoh, 1, 2, okay, 3, 4, 5. Okay, tengok, tangan saya tak bengkok. Yang hanya bergerak ialah badan kita. Okay, terus sekali lagi contoh, okay, tegak, straight, genggam belly of the hand atas dada. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, itu yang betul. Bukan yang 1, 2, 3, 4, 5. Itu salah. Tangan tegak, badan bergerak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so inilah keadaan yang betul untuk membuat tekanan dada. Okay, dan bila kita menekan tu, jangan terlalu excited sangat. Kalau tekan terlalu kuat, boleh patah dia punya tulang rusuk. Sebab itulah kita bila tekan tu lebih kurang 2 inci kedalaman saja. Okay, ataupun lebih kurang 5 ke 6 cm. So, dia punya depth dia, kedalaman tekanan tersebut. Kerana itu kita kena betul-betul berjaga-jaga. Lebih daripada itu, dia boleh menyebabkan tulang rusuk mangsa patah. Okay, so kena kawal tenaga kita. Kalau kita terlalu over sangat, kita pun akan cepat penat. Sebab membuat CPR memang sangat penat. Okay, kamu akan terasa dia punya kepenatan tu sementara nak menunggu ambulans. Lagi mana orang tu tak sedar, tak bernafas sebagainya, lagi itulah kita kena buat CPR sampailah bantuan sampai. Okay, so tekan dadanya. Dan tekanan dada ini perlu dilakukan pada kadar antara 100 hingga 120 tekanan per minit. Okay, so ini melibatkan tekanan dada. Alright. Yang kedua, bantuan pernafasan. Okay, so sambil kita membuat tekanan dada, kita juga perlu memberikan bantuan pernafasan. Tekanan dada berfungsi untuk mengembalikan fungsi jantung, iaitu mengedarkan darah ke seluruh badan. Tapi apa gunanya darah kalau tiada oksigen? So mesti kita berikan bantuan pernafasan kepada mangsa.
dengan cara kita picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulut dia selama 1 saat setiap hembusan. Okey. So ini membolehkan kita membekalkan udara yang mempunyai oksigen ke dalam paru-paru mangsa sambil kita membuat tekanan dada, so darah itu akan di-recycle kembali. Okey, so ini fungsi CPR. Alright. Dan untuk membuat tekanan dada dan juga bantuan pernafasan secara serentak mengikut protokol yang sedia ada, kita perlu buat dia punya kitaran itu 30 kali tekanan dada dan diteruskan dengan 2 hembusan. Okay, so 30 nisbah 2. 30 tekanan dada, 1, 2, 3 tadi. Habis 30, kita stop kejap, kita hembuskan 2 nafas, short breath dalam mulut mangsa. Okay, dan kita kena ulang balik benda ini sampailah ambulans sampai. Okay, memang penat, so untuk buat CPR ni better ada seorang lagi partner yang juga boleh buat CPR supaya dia boleh gantikan kita. Okay, ataupun kalau ada 2 orang, seorang boleh tekan dada, seorang lagi boleh hembus nafas. Okay, ini yang lebih baik. Once kita buat CPR, kita buat, tiba-tiba mangsa sedar. Okay, mangsa dah mula sedar, dia dah boleh bernafas, dah boleh, kadang ada dia punya tanda-tanda dia kembali semula bernyawa. Okay, immediately kita kena ubah kedudukan mangsa itu dalam keadaan mengereng. Mengereng ke mana? Lebih baik mengereng ke kiri. Okay, keringkan dia ke kiri lah. Okay, untuk mengelakkan berlakunya para aspirasi ke dalam paru-paru dan sebagainya lah. Okay, itu kalau dia dah sedar. Kalau dia belum sedar, buatlah CPR sampailah bantuan tadi dah sampai. Okay, so ini ialah antara teorinya tentang CPR. Praktikalnya bila kita akan buat nanti bila kamu dah kembali ke sekolah. Alright, so ini tentang CPR. Alright, so apakah kepentingan CPR? Okay, so CPR ni sangat penting. Pertama, untuk memastikan peredaran darah itu dapat dibuat secara buatan ataupun manual. Okay, sebab apa? Bila tiadanya degupan jantung, darah tak mengalir ke bahagian-bahagian yang sepatutnya dia sampai, terutamanya otak. Otak kita bila tak ada oksigen, dia boleh mati. Okay, tanpa oksigen hanya beberapa saat sahaja otak akan mula mati. Alright, so pentingnya CPR ini adalah untuk memastikan udara ataupun darah beroksigen sampai ke otak untuk mengekalkan fungsi otak supaya dia tak mati. Alright. Yang kedua, apa lagi kepentingannya ialah membuat hembusan mulut ke mulut untuk menambahkan ataupun memberi udara yang beroksigen kepada mangsa. Okey, so dengan cara ini secara amnya kita memelihara fungsi otak dan juga fungsi-fungsi organnya lain supaya dia tidak mati. Okay, sebab itulah pentingnya orang kata apa CPR ini. Alright, so apa yang anda perlu faham hari ini bahawa CPR ini adalah digalakkan untuk kita ada. Okay, digalakkan untuk kita belajar, dapatkan skill. Banyak kelas-kelas di luar sana yang menawarkan kelas untuk mengajar, untuk membuat CPR yang betul. Dan selalunya bila kita dah berjaya dan lepas dia punya ujian, kita akan ambil satu sijil pengiktirafan bahawa kita ini layak memberikan CPR. Okey, so ini adalah satu teknik yang sangat bagus yang saya akan ajar nanti bila kamu kembali semula ke sekolah. Okey, dan kemungkinan bergantung kepada keadaan semasa PKP ni, mungkin saya akan mintalah pihak hospital untuk datang untuk mengajar kamu dan juga memberikan pengiktirafan sijil kepada kamu yang secara rasmi lah. Alright, so kita tengok dulu pada keadaan semasa. Alright, so ini berkenaan dengan CPR. Okey. So, bantuan kecemasan yang kedua pula adalah melibatkan Heimlich maneuver. Okay, yang ini saya akan buat dalam saya punya video yang seterusnya. Alright. So, untuk CPR setakat ini saja. Alright, thank you.